kerana hari ini ada perbincangan yang cukup menarik untuk kami dengarkan juga maklum balas daripada anda semua. Dan kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Rosni Ahmad, Mazna, siapa lagi? Siti Absah, ni semua selalu live dengan kita. Bonda Safiyah, Rozdin Samah, ni dia tanya dah soalan. Selalu kita dengar kata-kata, alah budak biarlah, apakah bahayanya di sebalik kata-kata seumpama ini kepada tingkah laku anak-anak dalam proses membesarkan menuju ke alam dewasa, kerana kita akan beri tumpuan kepada cabaran membesarkan anak-anak daripada kecil hingga ke dewasa, ke besar, iaitu ringan tulang versus goyang kaki. Versusnya apa? Lawannya ataupun ataunya. Jadi kita nak anak-anak kita ni boleh ke dia untuk menjaga dirinya, menguruskan dirinya sendiri kan. Kita tak naklah dah cerdik pandai tapi tak berdisiplin. Dan insya-Allah hari ini kita nak terus kekal. Saya nak ingatkan bahawasanya diri saya dan semua menonton ini, misi kita adalah sama-sama untuk bina syurga di rumah. Mudah-mudahan akan terbenanya rumah kita dalam syurga, agar insya-Allah kita masuk syurga sama-sama satu keluarga. Kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bersama kita yang berbahagia Dr. Haji Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan ayahanda. Kalau tengok wajahnya tak percaya kalau ada anak yang berusia 31 tahun ya. Masya-Allah. Sihat semua keluarga? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan kalau saya tengok di Facebook Dr. Tengku Haji Asmadi ni, dia cukup biasa juga dipanggil dengan DTA. Itu adalah singkatan kepada Dr. Tengku Asmadi. Jika boleh saya panggil DTA Boleh boleh singkatannya. Jadi DTA, kita akan melihat DTA zaman membesar mungkin bersekolahnya naik basikal. Wallahu alam, saya tak pasti kena bantu ibu ayah adik-beradik pun. Berapa ramai DTA? Adik-beradik saya tak ramai. Sebenarnya kalau diikutkan saya ada 5 orang adik-beradik, 3 lelaki dan 2 perempuan. Tapi yang perempuan ni umurnya tak panjang. Jadi yang seorang waktu lahir dah meninggal, yang seorang lagi sampai usia 13 tahun sebab dia ada masalah Down syndrome ya. Jadi tinggal 3 beradik lah sampai hari ni. 3 beradik lelaki. 3 lelaki. Jadi biasa lipat baju, sidai baju. Semua. Dan saya abang sulung. Saya abang sulung. Jadi saya yang kena jaga sebab gap antara saya dengan adik yang kedua lelaki tu 4 tahun. Jadi waktu saya umur 7 tahun, dia orang baru 3 tahun. Kan dan seorang lagi gapnya 6 tahun, mana baru mau setahun. Jadi waktu saya dah sekolah rendah tu, jadi mak saya orang susah, dia pergi kerja, balik tinggalkan kami. Jadi siapa nak masak? Saya. Siapa yang nak urus adik? Saya. Adik yang Down syndrome tu, siapa yang nak cuci berak kecil? Saya. Allahu akbar. Jadi hari ini kita nak kupas sama-sama kepada tuan-tuan yang berada di rumah ataupun yang sedang menonton live, boleh berikan sebarang soalan ataupun berikan maklum balas apa agaknya perbezaan dulu membesarkan anak-anak zaman dulu sekarang dan yang akan datang. Sebab kita tengok nampak sangat kalau masa berkumpul hari raya ni, ada yang memang melekat je dengan gadget. Ada tu pinggan sekeping, orang kata pinggan sekeping nak bawa ke sinki yang tak sampai 10 langkah pun tak boleh. Kan ada tu semua nak berhidang depan muka baru nak makan. Nak pakai baju pun nak kena mak ayah sediakan. Ini kita nak tengok apakah benar bahawasanya anak hari ini kita takut silap acuannya. DTA. Hari kita nak tengok bahawasanya menjadi dambaan kepada semua ibu bapa nak dapatkan anak-anak yang cerdik. Satu, maksudnya akademik dia power lah. Kedua, dia berdisiplin. Ketiga, dia dengar kata. Solat tak payah suruh. Mandi tak payah ajak. Macam mana kita nak bina keluarga macam ni? Di mana titik mulanya? Okey. Titik mulanya, pertamanya sekali, insya-Allah, Assalamualaikum semua. Perkara yang paling penting sekali bila kita mendidik anak-anak, kita kena mempunyai matlamat yang jelas. Anak-anak yang bagaimana yang kita nak dalam hidup kita apabila mereka membesar nanti. Jadi ini kita kena jelas anak yang macam mana. Sebab tu kalau lihat tadi Talib ada kata saya ada 10 orang anak. Dan mereka membesar setakat ini mengikut acuan yang telah kita letakkan. Jadi contoh misalnya saya dulu lemah dalam bahasa Inggeris. Jadi saya nak anak saya yang batch pertama ni bagus dalam bahasa Inggeris. Jadi dia memang sekarang itu yang kehendak kita letak acuan bahasa Inggeris dia bagus. Dan saya pun tengok orang ada anak-anak yang hafal Al-Quran. Saya pun cemburu juga. Takkan 10 orang anak seorang pun tak ada. Dan kita letakkan acuan sebegitu dan alhamdulillah Allah izinkan. Jadi oleh sebab itu ada seorang dah pun Al-Hafizah dan insya-Allah seorang lagi sedang juga belajar tentang sekolah dan juga Al-Quran. Jadi banyak perkara yang kita nak dalam kehidupan anak-anak kita ni, ibu bapa kena tengok acuan apa yang dia nak. Jadi bila kita
tahu apa acuannya, senang kita nak lentur. Baik. Jadi sebab tu kadang-kadang kita bercakap tentang kita nak agama, kita nak akademik, satu perkara yang kita lupa adalah akhlak. Akhlak dan adab ni memang kita tertinggal kan. Bagus dari segi baca Al-Qurannya, bagus dari segi boleh imamkan solat, bacaan pun baik dan merdu, dan kemudian akademiknya bagus, tapi akhlak ke laut. Akhlak tak ada, hormat orang tak ada. Jadi orang yang pemalas, pergi rumah orang pun tak tahu apa nak buat. Jadi oleh sebab itulah kenapa jadi begitu. Salahnya sebenarnya kita ketika kita melihat acuan, kita tak nampak bab itu juga sama penting dengan perkara-perkara lain yang ada dalam kita membesarkan anak-anak kita. Subhanallah. Nota pertama yang kita perlu ambil perhatian adalah akhlak dan adab. Nanti kita akan selusuri lagi kupasan yang lebih mendalam, sebab saya ternampak ada satu komen di Facebook ni. Ni daripada Latifah Abu Hassan. Sekarang ni jaga anak senang. Bagi je handphone, diam ledema. Kan? Tapi dia sebenarnya itu adalah pandangan beliau, tapi sebenarnya dia menyindir kita sendiri. Maksudnya adakah itu cara kita membesarkan anak dengan bagi telefon, itulah selesai cabaran kita. Sebab ibu ayah ni sibuk DTA. DTA. Ada juga mengatakan bahawa Siti Khadijah, doktor, zaman sekarang ni anak sukar mendengar, kata jauh berbeza dari zaman kita dulu. Adakah benar bahawasanya perbezaan zaman itu membuatkan anak sekarang ni lebih disediakan barang-barang depan muka. Jadi mereka lebih pada anak jenis-jenis yang goyang kaki daripada anak yang ringan tulang. Okey. Pertamanya sekali kita lihat bentuk gangguan sudah berbeza. Bentuk gangguan Bentuk gangguan. Kalau dulu gangguannya mungkin zaman-zaman saya lah adalah TV. Kan budak-budak asyik depan TV. Tetapi kalau waktu saya budak dulu, tak semua rumah pun ada TV. Kan, kalau nak pergi rumah orang, nak tengok TV, kena pergi rumah orang. Jadi banyak masa di rumah. Di rumah tak ada apa-apa kecuali bermain dengan apa yang ada di sekeliling rumah itu sahaja. Jadi gangguannya tak banyak. Anak-anak hari ini kenapa lebih kepada ke arah goyang kaki? Sebab memang gadget. Gadget tu dia duduk di situ, dia boleh asyik dekat situ, dia tak keluar, dia tak pergi mana-mana, dia boleh gelak seorang-seorang macam orang gila. Kan, dia boleh lepas tu dengan dunia dia sendiri. Jadi ini yang menyebabkan anak-anak ni tadi dia lebih kepada goyang kaki kan, duduk berjam-jam, banyak benda yang tak selesai, esok nak sekolah jadual pun dia tak tengok lagi, tempat tidur dia tidak kemaskan, dia makan dia tinggalkan, tengah makan pun tengok gadget lagi. Jadi perkara-perkara macam ni yang perlu membetulkan keadaan ini adalah kita lah, ibu bapa. Ibu bapa perlu betulkan. Sebab kalau kita tengok, memang kita kena besarkan anak ikut zaman. Ikut zaman maknanya, dia ada dua perkara ikut zaman tadi. Yang pertamanya sekali, zaman dulu dengan zaman sekarang memang tak sama. Iaitu dari segi teknologi, dari segi cara kita nak bercakap dengan anak, cara kita nak disiplinkan, tak sama. Satu. Yang kedua, ikut zaman sebab anak itu sendiri melalui fasa-fasa zaman yang berbeza dalam kehidupan dia. Masa zaman kanak-kanak, zaman remaja. Betul. Jadi daripada lahir sampai umur 6 tahun, satu zaman. Daripada usia 7 sampai 14 tahun, satu zaman. 15 sampai ke umur 20 tahun, satu zaman. Sampai dia berkahwin, satu zaman. Jadi anak-anak pun dia ada zaman dia. Jadi bila kita kata membesarkan anak ikut zaman, bukan saja kita kena ingat bahawa zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Tetapi anak tu juga zaman yang berbeza-beza. Dan ramai orang dia terlepas pada zaman yang pertama dan zaman yang kedua. Zaman pertama itu waktu 0 ke 6 tahun. Kemudian ke 7 sampai ke 14 tahun tu yang itu ramai orang terlepas. Contoh, waktu umur 0 ke 6 tahun, kalau kita nak anak kita bukan jenis anak goyang kaki. Baik, maka dua perkara kita kena sentiasa lakukan. Yang pertama, kita kena jadi contoh yang baik. Kalau kita pun goyang kaki, maka anak pun goyang kaki. Jadi semua kerja serah kepada pembantu rumah. Akhirnya anak kita tak pandai nak buat kerja di rumah. Dan ini bila berkahwin nanti jadi menantu terbawa-bawa dengan sikap yang dia dibesarkan. Baik. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok
Anak-anak ni dari segi bila dia kosongnya tu yang umur 7 sampai 14 tahun. Baik. Kan Nabi pesan, Baik. Nabi kata apabila kita membesarkan anak, kalau masuk umur 7 tahun kita ajar dia solat. Umur 10 tahun kalau dia tak solat kita rotan. Rotan ini adalah simbol kepada ketegasan. Kita jangan hanya faham rotan betul-betul kena gantung rotan, kena pukul rotan. Itu satu perkara yang kita ambil apa yang Nabi SAW sampaikan sampaikan secara literally. Baik. Tetapi dalam secara simbolik, apa maksud rotan? Maknanya tegas. Disiplin. Jadi sebab apa? Kalau kita nak marah anak, nak tegur anak, kan? Kita kena tegur masa umur 7 ke 14 tahun kita marah, insya-Allah dia tak lari rumah. Tapi kalau umur dah 15, kita tengok statistik polis kan, yang lari rumah, yang tak balik rumah dan sebagainya, duduk rumah kau hilang 3-4 hari, biasanya umur 15 tahun ke atas. Allahuakbar. Jadi sebab tu kita kena tegas. Waktu dia umur 7 sampai umur 14 tahun tu kita kena tunjuk who is the boss dalam rumah. Kalau kita kata pinggan mangkuk lepas makan kena letak, maka kena letak, kena sabat basuh, kena basuh. Kalau kita kata stokin baju kotor kena masuk dan tempat bakul, kena masukkan. Jadi kita kena tegas. Kalau kita tak tegas waktu umur ini, terlepas umur ini, umur selepas itu agak parah sikit keadaan dia. Agak liatlah nak membenturnya. Dan kita juga bila kita kata dia ada juga dari segi aspek bila kita nak menasihat, satu kita jadi contoh tadi kan. Baik. Yang kedua, cara kita nak kena nasihat dia. Yang itu nanti mungkin di blok kedua saya akan ajarkan cara macam mana nak nasihat nanti. Cara nak nasihat ikut zaman? Ikut usia anak tu tadi. Baik, Masya-Allah. Saya mencatat sebab apa? Saya sedang melalui anak-anak yang dah ada yang kanak-kanak, sekarang dah masuk alam remaja ni lah. Ya. Dan saya boleh, ada juga perkara-perkara yang nak saya kongsikan dan juga para penonton yang mana ada soalan dan sebagainya, ada cabaran. Oh, Dr. Tengku Asmadi, anak saya begini, begitu. Dia begini. Kalau ni saya nampak ada satu komen daripada Rosdin Samah. Salam doktor, semasa kanak-kanak ibu bapa telah memberi didikan terbaik pada anak-anaknya. Namun menuju alam remaja, ni saya rasa dia 14 tahun dan ke atas, 15 tahun dan ke atas ni, anak-anak berubah tingkah lakunya akibat pengaruh rakan sebaya. Mengapa pengaruh rakan sebaya lebih penting atau lebih dalam daripada pengaruh ibu bapa itu sendiri? Kita ada maid ni cuma kita jangan biarkan maid buat semua benda sedangkan ada perkara anak kita yang perlu lakukan. Contoh misalnya anak-anak kecil, maid dah kemas barang cantik, dia nak main, dia akan sepahkan balik. Maka kita mesti jangan maid yang kemas kan. Anak selepas main, ajar mereka masuk balik dalam bekas. Kemas balik. Kalau dia tak buat benda tu, dia tak boleh buat benda lain. Contoh, anak makan. Saya sebagai ayah, saya akan ambil contoh. Kita boleh je lepas makan tinggal lah. Tapi saya daripada dulu perangai saya lepas makan, saya akan angkat pinggan mangkuk saya akan bawa ke sink. Ke sinki. Dan anak-anak saya semua buat macam tu. Sebab apa? Sebab kita tunjuk dekat dia itu contoh yang kita nak supaya jangan semua benda serah pada pembantu rumah. Dan bila pembantu rumah selepas pada pukul 10 malam tu jangan kacau lagi dah. Jangan kacau, bagi dia rehat. Kan? Kalau apa-apa nak air nak apa-apa turun buat sendiri. Jangan kacau maid lagi. Jadi di situ kita kena latih anak kita untuk berdikari. Jadi ni ada juga bertanya tadi di TI dah nak kongsikan tips yang nak bagi nasihat umur 0 sampai 6 dan 7 hingga 14. Kita beri buka pada ini dulu. Bila kita tengok umur 0 sampai 6 ni kita lebih kepada beri contoh sebab anak-anak membesar dengan melihat apa mak ayah dia buat. Baik. Jadi bila kita kata okey kita nak kemas katil, okey kita panggil anak jom kita kemas katil sama-sama. Jadi dia banyak kita berikan contoh. Dan apabila anak-anak tu membesar kita bercakap dengan anak. Baik, ramai ibu bapa yang kata penat membebel. Sebenarnya Talib membebel ni memang tanggungjawab. Memang tugas kita sebagai ibu bapa. Kalau kita tidak membebel, maka akhirnya anak akan buat je apa dia nak buat. Cuma cara bebelan itu kadang-kadang kita tidak menggunakan kaedah bebelan positif. Okey, apa dia bebelan positif? Contoh, saya ambil contoh Katalah kita balik rumah, kita tengok rumah berselerap, semua apa ni pinggan mangkuk tak bawa ke bilik dia tak berkemas. Baik, kita pun panggil abang, kakak, adik mari sini. Oh, kita konon garang lah ni. Kita abang kakak datang. Baik, ni berapa kali mak nak pesan. Baju kotor ni kan jangan dicampak merata-rata. Kasut ni jangan disepahkan merata-rata. Lepas tu dengan pinggan mangkuk tu jangan ditinggalkan atas meja. Selepas makan. Baik. Nampak positif, nampak bagus kan? Tetapi bebelan tu tak positif. Sebab dia tidak memberikan gambaran yang positif dalam minda anak. Sebab
kita anak-anak ni manusia, bukan anak-anak manusia, bertindak dengan apa gambar yang ada dalam fikiran dia. Baik. Jadi oleh sebab itu bila kita bercakap dengan anak-anak, kita kena fikirkan apa gambar yang kita nak masukkan dalam minda anak-anak kita. Contoh, bila saya kata, baik, selepas ni, mai sini abang kakak, lepas ni baju ni kalau dah pakai baju yang kotor, masukkan dalam bakul yang nak dibasuh. Nampak dia nampak apa perbuatan nampak kita. bakul tu. Nampak bakul tu. Baik. Pinggan mangkuk bawa terus ke sinki. Kasut-kasut ni susun semua di rak kasut. Jadi sekarang apa dia nampak? Dia nampak benda yang dia patut lakukan. Jadi bila kita bercakap, dia macam iklan, otak ni macam iklan. Nak kondisikan tu dia kena bercakap banyak kali. Cakap banyak kali, gambaran yang positif itu diletakkan dalam fikiran anak banyak kali, lekat, maka di situ akan bertukar menjadi aksi, tindakan. Jadi tindakan anak akan seiring dengan apa yang tergambar dalam fikiran dia. Tetapi kalau kita asyik membebel secara negatif, jangan itu, jangan ini tak betul, ini tak betul, itu salah. Anak tak dapat satu gambaran yang positif itu tadi. Bila tak dapat, 1000 kali bebel, kita penat. Ini yang kita kena faham. Itulah jadi kadang mak ni bercakap tak berhenti, kita pun jadi macam give up juga ya, penat juga kan. Betul. Jadi kalau umur yang remaja tu macam mana? Sebab dia lebih pengaruh pada kawan-kawan. Yang dah masuk alam remaja, dia memang dah masuk kepada kawan-kawan. Jadi kita banyak menasihati dia dengan cara kita duduk dekat dia, kita bercakap dengan dia. Beritahu dia apa yang dia buat betul, apa yang dia buat salah. Baik. Dan satu perkara, kita tak tambat nasihat kita dengan Allah dan Rasul. Kita kena tambat. Contoh misalnya, abang kan anak yang baik. Kena cakap betul-betul tu, anak yang baik. Abang kan anak yang mak sayang, ayah sayang, baik. Apa abang buat ni, sebenarnya kalau abang bangun lebih awal, siapkan semua benda-benda lebih awal, tak timbulkan masalah. Yang ini yang Allah sayang, yang ini yang Nabi suka. Sentiasa sebut Allah sayang, Nabi suka. Allah sayang, Nabi suka. Dan kondisikan otak anak dengan Allah sayang, Nabi suka. Jadi bila dia besar-besar nanti, dia apa pun dia ingat, ni Allah sayang, ini yang Nabi suka, Nabi SAW suka, ini dia. Jadi kita kena tambat dengan Allah dan Rasul. Bila kita bercakap, kita tambat dengan Allah dan Rasul, insya-Allah anak ingat sampai ke mati setiap nasihat kita. Subhanallah. Sebenarnya saya terima bertalu-talu soalan ni DTA, tapi kita nak kena padatkan juga lagi ni. Kondisi seterusnya kadang DTA kita memang berharaplah bahawasanya anak kita faham apatah lagi itu kita tengok secara umum. Tapi kita beri tumpuan kepada anak lelaki ni. Anak lelaki biasanya kalau kita tengok yang buat kerja-kerja rumah ni semua memang anak perempuan. Jadi DTA antara calon terbaik untuk bercakap, sebab tadi DTA kata tiga orang anak lelaki. Macam mana kita nak bentuk anak lelaki yang ringan tulang, yang kerja-kerja rumah ni mak ayah dia bukan ada satu situasi, anak lelaki hanya makan dan sebagainya, yang lain tu kerja dapur perempuan buat. Macam mana tu DTA? Dia bila kita kena buat roster kerja. Maknanya kita kena letakkan giliran. Okey, hari ni abang kena buat apa? Sebab kita kena faham abang ni ada perangai dia. Bila kita kata kepada abang tolong ambil air, dia akan kata, adik dia ambil. Dia ada pembantu dia. Dia ada pembantu. Jadi dia akan humble-kan adiknya. Jadi kita kena faham. Di situ kita tak ada. Ayah sebut nama abang ke adik tadi? Abang. Abang maknanya abang. Jadi kita mesti peka perkara-perkara sebegitu. Sebab dia daripada rumah lah yang akan terbawa-bawa keluar. Kalau dia nak jadi bos dekat rumah, dia akan cuba nak jadi bos di luar. Jadi oleh sebab itu kita kena cepat peka kepada persekitaran dalam rumah. Sebab kita kena ingat suasana dalam rumah ini adalah satu latihan untuk anak-anak kita sebelum dia keluar. Jadi oleh sebab itu kita kena pastikan anak kita rajin. Dia mudah aja. Mulakan dengan, nak suruh rajin ni, jangan goyang kaki. Mulakan dengan, apabila orang azan saja, dia dah bersiap dah. Siap dengan ampas sejadah untuk ayah jadi imam. Siap dengan misalnya ambil wuduk dan sebagainya. Maknanya kalau dia boleh rajin, dia utamakan yang itu, insya-Allah yang lain, tanggungjawab yang lain akan jadi lebih ringan kepada dia. Tapi tengok contoh, kalau nak bangun subuh pun payah, nak solat pun lambat, benda lain semua akan jadi berat tulang belaka. Jadi sebab itu, solat ni, biar dilatih rajin ni, ringan tulang ni, bermula dengan solat dulu. Kalau solat dia boleh bangkit, dia boleh buat, dia boleh tu, insya-Allah yang lain akan jadi mudah. Alhamdulillah. Jadi utamakan solat dulu. Ya, betul. Jadi solat itu menjadi
punca jadi ataupun dia punya titik mula lah Titik untuk dia mula jadi di rajin situ. dan sebagainya. Tapi ada juga beri pandangan bahawasanya ikon ataupun ayah tu satu menjadi contoh. Katalah Betul. ayah dia duduk lepas makan tinggal, lepas tu duduk kat depan TV, kopi, kan? Jadi anak yang lelaki ni macam mana nak jadikan contoh dan tauladan ni? Dia pertamanya sekali kalau kita nak minta kopi, nak minta apa kan, kita minta tolong anak. Yeah. Kan? Mak tolong buat kopi tapi tolong yang bawa kepada kita suruh anak bawa. Jadi dia ada kerjasama antara mak dan anak. Kadang isteri saya pun sama kadang-kala tu apabila kita minta buah kan dia akan suruh bibi kan dia kata Bik ni bapa nak buah tolong potong. Saya kata apa? Saya tak nak makan. Saya nak makan air tangan awak. Saya tak nak makan air tangan bibi. Yeah. Jadi di situ dia pun potong. Dan dia suruh anak yang tolong ambilkan benda tu kepada kita. Jadi benda-benda macam ni dia kena kita ni sebagai ketua rumah, kita kena tengok. Kadang-kadang kita tak perasan perangai kita, perangai isteri kita, ya. Anak perhati dan anak akan ikut. Jadi sebab itulah benda-benda yang kecil-kecil ni kena diperbetulkan, kena diperkemaskan. Kan kalau kita tengok anak misalnya sampah satu pun tak dikutip, jadi kita beritahu ni sampah siapa. Kan? Jadi tolong kutip. Kadang-kadang mungkin sampah tu tak tahu siapa. Kita terus panggil, adik tu kutip sampah. Nanti dia kata, bukan kita. Itu jawapan dia, bukan adik buat. Bukan adik buat. Buang. Tak ada. Sampah kita kalau dah ada tak kisah siapa buang. Kalau kita nampak depan mata memang dia kena tanggungjawab. Kalau kita tahu mungkin terjatuh ke apa, semua orang mesti tanggungjawab. Jadi oleh sebab tu benda-benda macam ni kita kena ajar, kita kena latih. Begitu juga mulakan dengan bilik air. Bila dia keluar bilik air, kita cek berapa kali mak dan ayah yang semak bilik air selepas anak keluar. Saya kadang-kadang anak lelaki menitik-nitik, saya panggil balik. Saya kata panggil balik. Berkecah orang kata. Saya kata macam mana boleh jadi macam ni? Jadi saya akan ajar ini tak betul, ini tak suci dan tak bersih. Kita duduk, kita lepas tu bukan panggil bibi untuk basuh. Kita beritahu anak awak yang basuh. Jadi jangan keluar bilik air selagi bilik air itu tidak lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Allahu Akbar. Jadi benda ni mungkin nampak cuci bilik air tapi ini melatih anak untuk ringan tulang. Benda-benda yang orang tak susah nak buat, dia buat. Jadi benda-benda macam ni, jadi apa yang kita latih sebenarnya, kita latih kepada anak ini kesedaran interpersonal skill ni, iaitu skill interpersonal, skill dengan orang lain. Contoh misalnya bila guna bilik air, kita fikir lepas ni abang nak masuk, kakak nak masuk, ayah mungkin nak masuk, dan begitu juga kalau dia pergi keluar, lepas ni siapa nak masuk. Jadi dia fikir ke depan, dia fikir orang lain, fikir perasaan orang lain, fikir kepentingan orang lain. Jadi kalau anak ada fikiran begitu, penting kepentingan orang lain, perasaan orang lain, maka itu yang dia akan ambil lebih tanggungjawab. Di situ akan terdorong untuk rajin. Sebab tu benda-benda macam ni kita kena ajar, kita kena latih. Begitu juga mulakan dengan bilik air. Bila dia keluar bilik air, kita cek berapa kali mak dan ayah yang semak bilik air selepas anak keluar. Saya kadang-kadang anak lelaki menitik-nitik, saya panggil balik. Saya kata panggil balik. Berkecah orang kata. Saya kata macam mana boleh jadi macam ni? Jadi saya akan ajar ini tak betul, ini tak suci dan tak bersih. Kita duduk, kita lepas tu bukan panggil bibi untuk basuh. Kita beritahu anak awak yang basuh. Jadi jangan keluar bilik air selagi bilik air itu tidak lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Allahu Akbar. Jadi benda ni mungkin nampak cuci bilik air tapi ini melatih anak untuk ringan tulang. Benda-benda yang orang tak susah nak buat, dia buat. Jadi benda-benda macam ni, jadi apa yang kita latih sebenarnya, kita latih kepada anak ini kesedaran interpersonal skill ni, iaitu skill interpersonal, skill dengan orang lain. Contoh misalnya bila guna bilik air, kita fikir lepas ni abang nak masuk, kakak nak masuk, ayah mungkin nak masuk, dan begitu juga kalau dia pergi keluar, lepas ni siapa nak masuk. Jadi dia fikir ke depan, dia fikir orang lain, fikir perasaan orang lain, fikir kepentingan orang lain. Jadi kalau anak ada fikiran begitu, penting kepentingan orang lain, perasaan orang lain, maka itu yang dia akan ambil lebih tanggungjawab. Di situ akan terdorong untuk rajin. Tu jadi ringan tulang ya, untuk betul. bantu orang. Subhanallah. Dan ramai juga berpendapat bahawasanya saya sebenarnya bukan nak suruh anak saya
berehat, jadi malas. Tak, saya nak diberi tumpuan kepada akademik. Ini kadang-kadang beri tumpuan pada akademik sampai terlepas kepada tadi yang DTA katakan akhlaknya, untuk bantu ibu ayah sampai tak buat apa. DTA saya ringkas berbaki waktu yang beberapa minit ni, mungkin DTA boleh bagi nasihat juga pada masa yang sama. Siapa yang tak nak anak-anak yang bijak pandai? Semua orang nak anak-anak yang bijak pandai. Tetapi kalau kita melahirkan anak-anak yang bijak, yang bagus, tapi sasiah dia tak cantik, sasiah dia tak elok, maka ini akan membawa nama buruk bukan saja kepada anak tapi kepada kita juga, dan nama buruk, image buruk kepada agama itu sendiri. Orang akan kata macam ni orang Islam, kan? Jadi oleh sebab itulah kita kena jadi contoh. Sebab tu saya selalu pesan. Saya selalu pesan kepada anak-anak, be a better Muslim. Jadilah Muslim yang lebih baik. Kemudian saya pesan pada anak-anak, kita tengok akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita tak dapat nak ikut 100%, kalau kita boleh dapat 10% pun alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu kita selalu pesan pada anak-anak, ikut akhlak Nabi, ikut akhlak Nabi, ikut akhlak Nabi. Jadi oleh sebab itu kalau kita tengok membesar anak-anak bagus dari segi akademik, dalam masa yang sama kita kena bentuk adab dan akhlak. Nak bentuk adab dan akhlak ni kena daripada awal. Kan, kalau kita tengok bila anak-anak kita dibentuk dengan sunnah, dengan adab, dengan akhlak, mereka ni akan menjadi satu jiwa yang halus tau. Jiwa yang peka tentang perasaan orang, tentang kepentingan orang, tentang tanggungjawab awam, tentang harta orang. Jadi sebab apa? Sebab jiwa tu jadi halus kerana kita besarkan anak-anak kita dengan mementingkan adab, mementingkan akhlak. Nak makan ada adab, nak tidur ada adab. Ya, nak pergi rumah orang ada adab, pergi berjalan raya ada adab. Semuanya ada adab yang perlu kita jaga, dan adab ni kita nak kita kena pesan, kena cakap banyak kali. Contoh kata kita nak pergi jalan rumah orang. Sebelum sampai rumah orang kena pesan. Pertama, bila sampai bagi salam, hulur tangan, salam, dapat duit raya, terima kasih. Kan? Bila dihidang makanan raya, sabar. Jadi begitu. Rumah orang tak nak pergi lari sana, masuk bilik sana, masuk bilik sini. Kalau barang orang hilang, orang tuduh kita. Jadi kita pesan sebelum sampai. Berapa ramai ibu bapa yang pesan, yang ada bila pergi rumah orang, bila berjalan rumah orang, dia tengok aja barang orang dia berlari, kita pun tak apalah, budak-budak. Salah. Sebab apa? Sebab budak-budaklah apabila dia sudah mencapai mumayyiz, maka boleh bezakan antara baik dan buruk, maka dia kena ada peraturan-peraturan yang kena dia faham bahawa dunia ini ada hukum, hakam, ada peraturan-peraturan, ada undang-undang. Dari awal kita dah maklumkan pada dia. Subhanallah. Jadi anak yang faham akan keperluan ataupun menjadi mukmin, itu faham bahawasanya mukmin adalah jenis ini anak yang ringan tulang, bantu apa, dan dari pelbagai sudut lah. Kalau kita tengok soalan ni, kita ada 5 lagi soalan berbaki. Saya rasa masa pun dah sampai ke sekarang ni. Dr. Tengku Asmadi, kami ucapkan jutaan terima kasih kerana kesudian. Saya rasa kena ada 2.0 lah ni. Kena datang lagi dan lagi. Dan seandainya ada, saya tengok bertaru-taru soalan ni, kalau mereka nak dapatkan pandangan lagi ataupun ada program-program bersama Dr. Tengku Asmadi dari segi keibubapaan, parenting ni macam mana jemputan-jemputan? Itulah saya banyak ni bila dah pandemik, orang minta program-program motivasi bertalu-talu minta. Saya kata okeylah, insya-Allah saya dah bukan muda lagi nak buat tiap-tiap bulan kan. Jadi saya kata insya-Allah tahun ni saya buatlah 1 atau 2 kali program. Dalam bulan 7 nanti saya nak adakan program untuk anak-anak usia 9 sampai 17 tahun tu. Jadi yang kedua, saya pun akan buat program keibubapaan. Nak tahu cara dia paling mudah, join channel Telegram saya. Apa tu nama Telegramnya? Cari Power Parenting. Bahasa Inggeris Power Parenting. Power Parenting. Kalau keluar ikon, nampak ada ikon love, gambar love dan juga gambar saya tu, maknanya tadi itulah dia join. Sebab dalam tu saya dah ada banyak tip-tip keibubapaan dan saya akan update perkembangan program-program terkini dalam channel Telegram saya tu tadi. Masya-Allah. Power Parenting DTA. Saya dah follow, alhamdulillah, saya dah komen dari situ. Tanya DTA, dan siapa yang nak jemput DTA untuk buat program-program parenting boleh hubungi DTA ni. Saya sempat salin nombor telefon 016 52 60 719. Terima kasih Dr. Tengku Asmadi. Ada sikit rumah, kita jumpa lagi. Terima kasih Talib dan terima kasih TV Al Hijrah. Sebenarnya saya seronok bercakap bab parenting ni. Sebab iyalah bila anak ada 10 banyak benda yang boleh kita kongsikan. 10 orang anak daripada usia 31 tahun hingga 1 bulan, insya-Allah. Ada umur, ada rezeki, kita jumpa lagi. Insya-Allah.